Selepas hampir 6 bulan perang Israel-Hamas berlarutan, Majlis Keselamatan PBB akhirnya meluluskan ketetapan menuntut gencatan senjata segera dikuatkuasakan di Gaza. Namun apakah sebenarnya kesan ketetapan tersebut ke atas Israel serta Gaza dan para penduduknya? Dan adakah ketetapan itu suatu titik peralihan bagi perang tersebut? Ketua Penyelidik Pertahanan Janes Rizwan Rahmat memberi kupasannya. Ketetapan menuntut agar segera dilaksanakan gencatan senjata di Gaza dicapai setelah Amerika Syarikat mengundi berkecuali dan tidak mengenakan undi pembatalnya, sekaligus suatu tamparan terhadap Israel yang merupakan sekutu kuatnya. Ini muncul sedang Israel menyatakan mahu menyerang Rafah, yang kini menjadi tempat perlindungan 1.4 juta penduduk Gaza. Ketetapan yang telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan ini dari segi hukum antarabangsa adalah sebuah ketetapan yang wajib dilaksanakan. Jadi pihak-pihak yang terbabit yang tidak melaksanakan syarat-syarat yang termaktub dalam ketetapan ini, sebenarnya Majlis Keselamatan boleh sekali lagi mengadakan pengundian susulan atau follow up vote untuk menetapkan hukuman yang boleh diambil ke atas Israel kerana telah gagal melaksanakan syarat-syarat dalam ketetapan ini. Hakikatnya hingga ke saat ini, pertempuran Israel-Hamas masih berterusan dan Gaza terus dihujani dengan bom-bom tentera Israel. Hospital-hospital termasuk Hospital Ashifa juga masih menjadi sasaran dalam usaha tentera Israel mahu menghapuskan kumpulan Hamas. Jadi timbul persoalan, adakah Israel akan mematuhi ketetapan itu dan menghentikan serangan? Ketetapan yang baru diluluskan ini sama sekali tidak akan mengadakan sebarang perubahan dasar pada pihak corak pemerintahan Israel, baik dari segi ketenteraan maupun dari segi diplomatik atau dari segi kemanusiaan. Jika kita lihat dari segi sejarah, Israel merupakan sebuah negara yang telah beberapa kali melanggar ketetapan-ketetapan yang telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan PBB. Jadi kali terakhir ini berlaku ialah pada tahun 2016 dan pada waktu itu Amerika Syarikat juga di bawah pemerintahan Presiden Obama. Ia juga seorang demokrat yang telah mengambil keputusan untuk berkecuali dalam pengundian ketetapan supaya Israel berhenti membangunkan penempatan Yahudi di tebing barat. Tetapi ketetapan itu tidak diendahkan, malah Israel telah memperhebatkan lagi pembinaan penempatan mereka di tebing barat. Jadi pelanggaran demi pelanggaran ini jelas menunjukkan bahawa Israel tidak akan melakukan apa-apa perubahan kepada tujuan asal mereka, iaitu terus menyambung operasi ketenteraan mereka dicarikan Gaza selagi tebusan-tebusan mereka masih berada di sana. Ini juga bermakna bahawa krisis kemanusiaan di Gaza mungkin tidak akan segera berkurangan. Lantaran itu, Encik Rizwan tidak menganggap ketetapan Majlis Keselamatan PBB itu sebagai suatu titik peralihan dalam perang Israel-Hamas buat masa ini. Mentelah lagi, Amerika Syarikat juga tidak menganggap ketetapan tersebut sebagai mengikat. Encik Rizwan percaya Washington malah tidak akan meluluskan apa-apa lagi ketetapan yang berbentuk menghukum Israel. Walaupun hubungan diplomatik Amerika-Israel kini tegang, ini juga tidak dijangka akan berlarutan. Hubungan di antara Amerika Syarikat dan Israel adalah satu perhubungan yang melangkaui arena politik, kerana hubungan di antara dua kuasa tentera ini sebenarnya simbiotik. Amerika Syarikat sebenarnya memerlukan Israel lebih dari Israel memerlukan Amerika Syarikat sebenarnya. Ini kerana walaupun senjata-senjata yang telah dibekalkan oleh Israel dari Amerika Syarikat sebenarnya dibangunkan di Israel secara R&D dan dihasilkan secara besar-besaran di Amerika Syarikat. Jadi senjata-senjata ini termasuk pesawat-pesawat tanpa awak atau drone, peluru berpandu atau cruise missiles. Malah senjata Iron Dome itu sebenarnya dihasilkan secara R&D oleh syarikat Rafael di Israel sebelum dikeluarkan secara besar-besaran di Amerika Syarikat. Jadi dari pihak Amerika Syarikat, hubungan ini penting. Jika Washington ingin terus mempunyai sambungan R&D bersama Israel dalam isu peralatan ketenteraan, dan sambungan ini kini menjadi semakin genting untuk Amerika Syarikat dengan adanya ancaman dari China.
Angka korban di Gaza kini mencecah hampir 32,500 orang.